Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama kali kita ucapkan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita peluang untuk kita meneruskan pelajaran kita pada kali ini. Dan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Okey, untuk kali ini Ustaz akan kongsi dengan kamu semua di dalam pendidikan Islam tahun 4 unit 1 memuliakan tetamu, di bawah tajuk memuliakan tetamu. Okay, Alhamdulillah. Okey, untuk kali ini kita akan bincang bersama tentang macam mana kita nak memuliakan tetamu. Okey, kita dah tahu tetamu ini apa. Tetamu ini adalah orang yang datang ke rumah, yang mengunjungi rumah kita, yang datang rumah kita, tak kira dalam sama ada dalam kuantiti yang sedikit ataupun yang ramai. Biasa sanak saudara kita, terutamanya bila menjalannya hari raya, mereka akan datang ke rumah kita, sanak saudara, kawan-kawan, dan di situlah kita mengambil peranan kita sebagai tuan rumah dengan memuliakan tetamu. Di bawah tajuk kita belajar hari ini, memuliakan tetamu. Macam mana kita nak meraihkan tetamu kita yang datang ke rumah kita, yang mengunjungi rumah kita, yang melawat rumah kita. Dan kita sebagai peranan tuan rumah, kita kenalah melayani mereka dengan cara yang baik, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ajar kita untuk memuliakan tetamu. Sebab tu kalau kamu tengok, kalau di peringkat sekolah, tetamu kita banyak terdiri daripada guru-guru lain, pegawai-pegawai peringkat atasan atau pegawai-pegawai di pejabat, datang melawat sekolah dengan pelbagai urusan, dan sebagai selaku tuan rumah iaitu guru besar dan guru-guru lain serta pelajar-pelajar juga akan meraihkan tetamu tersebut. Kamu mesti tahu dan mesti melalui peristiwa seperti ini dalam kehidupan kamu seharian. Ini biasanya pengalaman kamu. Cuma Ustaz nak tunjuk perkongsian di sini macam mana kita nak mengurus tetamu kita, melayani mereka dengan cara yang Nabi ajar kita, insya-Allah. Okey, seterusnya kita tengok slide seterusnya. Okey, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, an Abi Shuraihin al-Khuza'i radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu. An Abi Shuraihin al-Khuza'i radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Maksudnya, daripada Abu Shuraih al-Khuza'i radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan tetamunya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, bersandarkan kepada hadis Nabi ini, bahawasanya jelas kepada kita semua, kamu juga pelajar-pelajar, murid ustaz, bahawasanya Nabi ajar kita bila kita beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka kita
hendaklah memuliakan tetamu kita. Itu poin penting. Memuliakan tetamu apabila kita ni beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau kita tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman pada hari akhirat, maka kita tidak akan memuliakan tetamu kita. Tengok Nabi ajar kita, senang aja poinnya. Bila kita ada keimanan kepada Allah, yakin pada Allah, tunduk pada Allah, apa saja Allah suruh kita buat, apa saja Allah larang, kita tidak buat. Kita tambah kebaikan sehari dan sehari kehidupan kita kerana kita sayang kepada Allah. Kemudian kita beriman pada hari akhirat. Maka kita akan buat seperti mana Nabi ajar, iaitu kita mestilah memuliakan tetamu kita. Itu penting. Poinnya, memuliakan tetamu. Dan hadis ini diriwayat dalam kitab Bukhari dan Muslim. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, apakah hukum memuliakan tetamu? Okey, apakah hukum memuliakan tetamu? Apa hukum dia? Tengok. Kita wajib melayani tetamu kerana perbuatan ini merupakan bukti keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Tengok. Jelas di situ bahawasanya memuliakan tetamu ini, melayani tetamu, buat baik pada tetamu yang datang kepada rumah kita, wajib hukumnya. Bukan sunat, bukan makruh. Wajib melayani tetamu kerana perbuatan itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah dan hari akhirat. Ustaz tak cerita tentang tetamu kita tu macam mana, tapi secara umumnya Nabi ajar bila tetamu itu datang, kita mestilah melayani mereka dengan baik. Wajib. Kecuali situasi-situasi tertentu yang kita tak kenal tetamu kita, yang kita curiga dalam keadaan yang kita tengok seperti sesuatu yang kita rasa tidak elok, itu lain keadaannya, situasinya. Dalam keadaan tuan rumah pun tidak ada yang dewasa, kita masih kanak-kanak, iaitu bahagian lain. Bahagian lain, yang ini bahagian yang mana ibu bapa kita pun ada, ibu bapa kita, keluarga kita pun kenal tetamu itu datang. Inilah hukumnya, wajib kita melayani tetamu kita dengan cara yang baik. Itulah bukti keimanan kita kepada Allah dan pada hari akhirat. Okey, jelas. Okey, seterusnya. Okey, cara melayani tetamu. Cara melayani tetamu. Macam mana kita nak melayani tetamu kita? Macam mana? Ada siapa tahu? Okey, ini contoh. Saya bagi gambaran contoh kepada kamu semua. Cara kita nak melayani tetamu. Banyak lagi caranya. Ini antaranya sahaja. Kalau dibaca semua, tak habis nanti. Okey. Tetamu. Apabila tetamu kita datang, apa yang perlu kita buat? Okey. Yang pertama, menyambut kedatangan dengan mesra dan gembira. Bila mereka datang tu, kita kena turun daripada rumah, atau kalau kita di sekolah, kita kena turun daripada bangunan sekolah, pergi menuju ke hadapan, bahagian hadapan letak kereta dan sebagainya. Kalau di rumah, kita keluar daripada pintu rumah, kita turun bahagian hadapan rumah kita, kita sambut mereka dengan cara yang baik, dengan muka, dengan mimik muka kita gembira, dengan senyumannya. Itu cara kita, cara untuk menyambut kedatangan mereka. Bila mereka tengok kita turun daripada rumah dengan muka kita senyum, gembira, maka mereka pun rasa seronok datang mengunjungi rumah kita. Kalau kamu turun daripada rumah, kamu tak turun, kamu buka pintu macam tu, kemudian kamu panggilnya, sila naiklah, macam tu, agak-agaknya tetamu tu apa dalam hatinya, mesti dia rasa kurang enak dengan cara kita melayani mereka, seolah-olah kita tidak diterima, tidak disukai untuk mengunjungi rumahnya. Sebab itu kita kena jaga, sebab dia adalah salah satu bukti keimanan kita pada Allah. Okey, yang kedua, memberi salam dan bertanya khabar. Bila tetamu datang, kita
bagi salam kepada tetamu. Walaupun kadang-kadang tetamu dulu datang bagi salam. Tak masalah. Sekarang kita ada handphone, kita dah janji pukul berapa nak berjumpa, nak datang je kita bersiap sedia awal lagi di hadapan. Bila datang kita bagi salam, Assalamualaikum. Nak lebih cantik, lebih pahala lagi, kita sambung sampai habis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita pun tanyalah khabarnya. Kita tanya khabar macam mana, khabar baik ke apa sebagainya. Kita kena ada usaha, kesungguhan melayani tetamu, baru tetamu kita rasa baguslah dia layan kita. Macam tu. Taklah kita senyap aja. Bila kita senyap, tetamu pun senyap, lama-lama tak bercakap. Itu masalah kita. Okey, yang ketiga, menyediakan tempat yang bersesuaian untuk tetamu. Menyediakan tempat yang sesuai untuk tetamu kita. Maknanya bila tetamu dah datang beranda hadapan rumah kita, jangan kita tak sediakan tempat. Contoh, kamu memang ada satu sudut di ruang halaman kamu untuk tempat khas tetamu-tetamu datang. Okey, persilakan, tak ada masalah. Ataupun kamu ajaknya naik atas rumah. Kamu dah kenal dah tetamu kamu itu, dah biasa datang, dah memang rapat dengannya. Jemput. Ayah kamu yang jemput, bukan kamu masih kanak-kanak. Beri kepada orang tua yang jemput. Okey, ayah kamu, mak kamu jemputnya, datang, naik di rumah. Kena sediakan tempat yang sesuai untuk dia duduk, rehat, bukan berdiri. Contohnya, orang datang rumah kamu tak jemputnya duduk mana-mana tempat, hanya berdiri aja bercakap. Macam tu. Itu tidak sesuai. Kecuali memang tetamu kamu tu datang dalam waktu yang singkat. Dia tidak boleh duduk lama, hanya sekejap saja untuk menyampaikan sesuatu perkara, maka tak ada masalah lah kalau mereka tak mau duduk dan sebagainya. Hanya lalu sekejap, cakap-cakap, terus pergi. Itu lain. Ini kalau dia memang datang tu daripada jauh, memang datang khusus untuk rumah kita, untuk meneratkan silaturahim, maka kita kena sediakan tempat untuk mereka duduk. Mereka duduk tenang, boleh kita bersembang-sembang lama, kena sediakan tempat. Dan tempat tu mesti ada tempat duduk lah, ada kerusi. Sekurang-kurangnya ada kerusi untuk mereka duduk. Okey, seterusnya, keempat, menyediakan juadah. Tengok, menyediakan juadah, dan dia tidak spesifik. Tidak kata memang juadah ni mesti macam ni. Tidak. Dia hanya sekadar menyediakan juadah mengikut kemampuan tuan rumah. Kalau tuan rumah itu mampu menyediakan biskut dan air, maka tidak ada masalah, sediakan. Yang penting, mesti ada juga sesuatu perkara yang boleh memberi kesenangan kepada tetamu kita. Boleh melegakan rasa penat lelah dia datang daripada jauh. Dan kita tahu dia datang beratus kilometer daripada rumahnya untuk menziarahi kita. Maka seeloknya kita sedialah sesuatu yang boleh memberi keselesaan kepadanya. Contoh ini, kamu sedia nasi ke, biskut ke, kuih ke. Biasa kalau orang jauh-jauh, kalau datang lah, biasa ibu bapa kita akan sediakan nasi. Nasi. Lauk tu terpulang kepada tuan rumah lah menyediakannya. Paling kurang kena sediakan air, untuk tetamu kita, air ataupun buah-buahan atau biskut. Itu paling simple lah, air dan biskut, ataupun kuih-kuih seperti kek, kek manisan dan sebagainya. Baru seronok tetamu kita datang. Ini tetamu datang rumah kita, tak dilayan dengan betul, tak diajak naik, tak disediakan apa-apa. Sekurang-kurangnya sediakanlah air. Air. Barulah tetamu kita tu tengok bagusnya tuan rumah, dia dapat melayani tetamunya dengan cara yang baik. Okey, yang kelima, caranya memberikan layanan yang baik dan ikhlas. Ni penting. Ada setengah kita pergi rumah orang, kita pergi untuk menziarahi rumah orang, dia tidak selesa dengan kita datang. Macam mana kita boleh tahu? Dengan cara gerakan badannya, dengan cara mukanya, dengan cara percakapannya, kita boleh tahu dia itu selesa atau tidak selesa dengan kita datang.
mengunjungi rumahnya. Kita boleh tahu dengan cara percakapannya, mahu seolah-olah tidak mahu bercakap banyak, dengan cara tidak selesa dengan kehadiran kita, keikhlasan tu tidak ada. Sebab itu kita bila tetamu datang, yang ini penting. Ini contoh-contoh antara 1 hingga 5 ni, ini sangat penting untuk kita melayani tetamu. Barulah tetamu kita rasa seronok datang mengunjungi. Ni tak, baru datang 5 minit dah rasa nak balik dah tetamu. Sebab apa? Sebab sikap tuan rumah itu sendiri yang tidak mahu melayani, tidak ikhlas untuk melayani tetamu yang hadir. Macam-macam contoh-contoh. Ada setengah orang, bila kita pergi rumahnya, dia bila kita bertanya, dia seolah-olah tak mahu bercakap. Ada kita banyak dah bercakap, macam-macam kita bercakap, tapi tuan rumah jawab pun tidak acuh. Jawapan dia bagi tu seolah-olah kita dapat rasa yang mereka pun tidak selesa dengan kehadiran kita. Jadi bila kita rasa macam tu, cepat-cepatlah kita sebagai tetamu untuk pulang kembali ke rumah kita, kerana kehadiran kita ke rumah tersebut tidak diselesa, tidak memberi keselesaan kepada tuan rumah. Jadi tak apalah, itu halnya. Jadi kita pun faham-fahamlah, duduk sekejap, dalam 5 minit nampak tak okey, suasana pun tak clear, maka kita pun ucaplah untuk meninggalkan rumah tersebut dan pulang kembali pada rumah kita. Tak apa, yang penting kita menziarahi untuk meneratkan hubungan silaturahim. Tapi sekarang ni banyak bersilaturahim melalui elektronik, media elektronik sahaja, seperti Facebook, WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Zaman sekarang berubah. Zaman ustaz dulu mana ada WhatsApp, Facebook, sebagainya. Kita nak pergi berkunjung, mesti kita pergi ke rumah orang tersebut, rumah saudara mara kita. Sekarang pakai handphone sahaja. Kita bercakap dengan kawan kita pun boleh video call. Video call sekarang macam-macam teknologi. Tapi jangan lupa untuk mengunjungi rumah-rumah saudara mara kita yang kita kenal. Okey, seterusnya. Okey, kepentingan memuliakan tetamu. Apakah kepentingan memuliakan tetamu? Di sini dia buat dalam bentuk macam pantung tu. Okey, Ustaz baca. Mengail puyuh di tepi perigi, kain disidai tak nampak bayang. Memuliakan tetamu pekerti terpuji, baru tersemai kasih dan sayang. Okey, apa yang kita boleh ambil di situ? Poinnya apa? Iaitu kasih dan sayang, tersemai kasih dan sayang. Itu kepentingan. Bila kita memuliakan tetamu kita, secara automatik wujudnya akan timbulnya sifat kasih dan sayang antara tetamu rumah dan tuan rumah. Dia akan terpupuk. Itu bila tuan rumah layan dengan elok tetamunya, hubungan kasih sayang itu akan semakin erat. Kalau saudara mara, adik-beradik, lagi erat. Kalau pak saudara dengan anak saudara, lagi hebat. Tengok hubungannya. Bila kita membuat sesuatu yang baik, dia akan terus, hubungan kasih sayang itu akan timbul. Okey, yang kedua, burun bayan si burun kelicap, terban mari dahan tersangkut, tetamu dilayan, bahagia dikecap, ajaran Nabi wajib diikut. Okey, apa kepentingan yang kita dapat? Iaitu kebahagiaan dikecap. Maknanya kita dapat merasakan kebahagiaan bila kita layan tetamu dengan baik. Maka kebahagiaan itu kita akan rasa.
Sebab tu kepentingannya. Penting kita kena mulia. Kalau kita tak mau muliakan tetamu, kebahagiaan ni jangan dicakap. Tak akan dapat kita rasa. Bahkan akan muncul pula bibit-bibit kebencian bila kita buruk melayani tetamu. Betul. Bila tetamu datang, kita tak layan dengan baik, apa yang akan berlaku? Akan timbul pemusuhan, kebencian terhadap tetamu kita. Tetamu kita akan rasa macam tu. Sebab tuan rumah tidak melayani dengan cara yang baik. Tapi kalau kita buat seperti mana Nabi ajar, kena layan tetamu dengan cara baik, kebahagiaan tu akan kita kecap. Bukan sahaja tuan rumah, bahkan tetamu pun akan rasa bahagia. Dia rasa tenang, senang dengan kehadirannya ke rumah kita. Itu penting. Yang ketiga, biji kurma usah dimakan kuda dalam bejana. Silaturahim sama kita eratkan, itu tanda iman sempurna. Okey, kepentingan yang pertama adalah silaturahim. Apa silaturahim ni? Hubungan persaudaraan, keakraban tu semakin kuat. Dia akan timbul macam tu. Selalu kalau tetamu tu pergi ke rumah seseorang, maknanya hubungan dia semakin erat, semakin kuat. Itu penting. Dia akan menjadi macam tu. Bila kita layan dengan baik, hubungan tu semakin kuat, semakin erat. Tapi kalau kita layan tak baik, kamu tengoklah kali kedua dia tidak akan datang lagi. Sebab cara kita layan itu tidak baik. Dan ia merupakan tanda keimanan kita sempurna seperti mana Nabi ajar. Bila kamu buat baik kepada tetamu, maknanya kamu tu beriman kepada Allah dan kamu beriman kepada hari akhirat. Sempurna iman kamu. Itu tanda yang senang aja kalau kita buat baik kepada tetamu kita. Okey, yang keempat, semai peria bersama kawan, ditanam rapat, pagar dibuka. Rahmat kurnia, kukuh perpaduan, pahala dapat masyarakat suka. Semai peria bersama kawan, ditanam rapat, pagar dibuka. Rahmat kurnia, kukuh perpaduan, pahala dapat masyarakat suka. Okey, poinnya akan mengukuhkan perpaduan. Perpaduan di antara tetamu, di antara tuan rumah, dia akan kukuh perpaduan tu. Bahkan dirahmati Allah. Allah rahmat kedua-duanya. Tengok, bila kita buat baik, dapat rahmat daripada Allah, dan perpaduan pun dapat dikukuhkan lagi. Tidak ada persekentaan di antara kedua-dua pihak. Tidak ada. Tengok, bila kita buat baik pada tetamu. Dan yang terakhir, dapat pula pahala. Dapat pahala dan masyarakat suka. Pahala dapat kita buat baik. Bukan kamu ingat bila kita layan tetamu dengan cara baik tak dapat pahala. Tak, dapat pahala. Kita senyum dapat pahala, bagi salam kita dapat pahala, ajaknya duduk keadaan okey, dia tenang pun dapat pahala. Kita sediakan juadah makanan pula dapat pahala. Macam-macam. Bahkan masyarakat persekitaran kita pun senang dengan kita. Dia tahu dah rumah ini memang tuan rumahnya bagus. Bila orang pergi, dia akan layan dengan cara baru, dengan cara yang baik. Tengok, masyarakat pun suka dengan kita bila kita melayani tetamu dengan cara baik. Jangan kita halau. Setengah orang tetamu datang, dia halau. Iaitu adalah tindakan yang tidak bagus. Tanya dulu, walaupun kita tak kenal, kita tanya dulu untuk apa sebagainya. Barulah kita benarkan, bawanya ke suatu tempat untuk dia duduk. Kalau kita tak kenal, kita cakap elok-elok dengannya, bagi salam, cakap elok-elok untuk apa ni sebagainya. Kalau kita tak yakin dengan kehadirannya, walaupun sebab kita tak kenal, mana kita kena urus dengan cara yang baik. Jangan halau sebagainya. Bercakap dengan baik, sopan, ataupun ambil apa-apa makanan boleh bagi kepadanya, walaupun kita tak yakin untuk bawa masuk ke halang rumah kita atas sebab keselamatan. Tak ada masalah yang itu. Okey, harap Ustaz harap kamu dapat faham secara ringkas di bawah tajuk kita, cara macam mana kita nak melayani
tetamu bila datang. Ini tetamu yang rapat lah, biasa tetamu yang kita kenal. Berbeza tetamu yang kita tidak kenal. Okey, moga-moga apa yang Ustaz sampai ni dapat kamu menghayati, dan kamu, yang penting kamu amal dalam kehidupan. Ia nak secara praktik, bukan kita belajar saja, tapi apabila kita dah belajar, kita bawa apa yang kita dah tahu ini dalam kehidupan kita dengan cara perlakuan kita. Biarlah walaupun kita tak rapat dengan seseorang, kita cuba sedaya upaya kita kena raikan tetamu kita. Jangan kita banding beza. Ada setengah orang dia banding beza. Orang kaya lain cara dia layan, orang miskin lain cara dia layan. Itu tak boleh. Kita kena layan dengan cara yang sama. Okey, moga-moga lepas kamu tengok video ni, nanti buat latihan dan praktik terus dalam kehidupan kamu lepas kamu mendengar perkongsian Ustaz ini. Okey, dan jangan lupa untuk support channel Ustaz. Kamu boleh pergi ke channel YouTube Ustaz Amal Khairu dengan cara kamu like, komen dan subscribe. Terima kasih kepada yang mana dah subscribe channel Ustaz. Moga-moga Allah memberi kita rahmat, petunjuk sehingga hari kematian kita, insya-Allah. Okey, Ustaz sudahi untuk perkongsian kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.